kerja kita selagi mana kita sebut kita ni seorang Muslim, maka bertanggungjawab dalam hidup kita ni untuk kita sentiasa sampaikan dakwah-dakwah ini kepada orang yang bukan Islam ataupun orang yang dah Islam untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba alimin. Wa nada'ul mawazin al-qist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن
وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. قالوا إنما أنذركم بالوحي Kul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kerja aku hanya memberi peringatan pada kamu terhadap semua wahyu-wahyu yang diturunkan ini. Wala yasma'us summud du'a idza ma yunzarun. Dan tiadalah orang yang tak mendengar kecuali tak mendengar peringatan-peringatan itu apabila mereka diberi peringatan oleh Allah. Bila kamu tak dengar, maka kamu dianggap orang yang tuli dalam hidup kamu. Para hadirin yang dirahmati sekalian, ayat yang kita baca ni merupakan ayat yang Allah cerita tentang tanggungjawab yang ada dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi setiap di kalangan kita. Tugas kitanya dalam hidup kita ni menyampaikan wahyu Allah ataupun menerangkan segala peringatan-peringatan Allah pada manusia. Kerja kita selagi mana kita sebut kita ni seorang Muslim, maka bertanggungjawab dalam hidup kita ni untuk kita sentiasa sampaikan dakwah-dakwah ini kepada orang yang bukan Islam ataupun orang yang dah Islam untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita ni dakwah dalam hidup kita ni sebut tentang wahyu. Sama juga dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Wahai Muhammad, kalaulah ada orang di kalangan kamu ni larang kamu ataupun tahan kamu sebut pada mereka ni innama unzirukum bil wahyi. Aku sekadar untuk memberitahu pada kamu tentang wahyu. Aku memberi peringatan pada kamu tentang wahyu. Sama ada kamu nak terima tak nak terima itu bukan soal aku. Tapi kerja aku bagi tahu. Tapi oleh kerana sebut saja tentang jadi nabi ataupun sebut tentang agama ni, orang jadi benci. Kita ni kan, cuba kita perhatikan. Anda biasa sebut ni, kalau kita sebut tentang urusan dunia, orang tak marah. Tapi bila orang sebut tentang agama, ramai orang kita marah. Kenapa manusia ni marah? Kerana ada 2-3 sebab lah. Antara sebab yang orang marah bila kita sebut tentang agama, dia bertentangan dengan kehendak nafsu. Nafsu kita ni, dalam hidup ni, nafsunya nak tidur banyak. Cerita tentang agama, suruh bangun sembahyang subuh. Yang menyebabkan bertembung, dia panggil. Kemudian dalam hidup kita ni, nafsunya nak makan banyak. Datang agama suruh puasa. Suruh puasa, bertentang, dia panggil. Kemudian nafsu kita nak kumpul harta biar banyak. Datang agama ajar pada kita supaya keluar zakat. Bila bertembung dengan dua perkara ni, di antara nafsu dan juga agama, yang menyebabkan manusia ni lebih mementingkan nafsu dibandingkan dengan agama. Waktu mana dia penting nafsu ni, dia marah orang yang cerita tentang agama. Orang yang cerita tentang agama, kamu ni sikit-sikit syurga, sikit-sikit neraka disebut. Kamu ni sikit-sikit nak cerita tentang agama. Benda apa saja pun nak cerita tentang agama. Yang ni bertentangan. Bila bertentang begini, kalau dia bertentang saja, sekadar dia marah saja, tak apa. Yang lebih kemuncak orang tentang orang agama ni, dia bunuh orang agama. Ni dia akan cerita benda demikian. Kita ni bila kita cerita tentang agama kan, bagi tahu tentang agama, mula-mula orang tak suka je. Yang perangai orang tak suka ni kan, tak suka. Kadang-kadang kita tak cerita pada orang pun, cerita pada anak-anak kita je. Kita cerita bangun subuh, yang kenapa lewat sangat, kita pun mula sebut banyak ni. Anak kita mula sebut, mak tu dah mula nak radio buruk dah tu, dia sebut. Nak mula dah tu, nak beleti. Dia mula dia tak suka.
Lama-lama dia hempah pintu. Anak kita. Tu anak kita. Dia tutup pintu, dia tak buka pintu. Tu anak menantu kita. Cuba bayangkan kalau kita sebut benda yang sama pada orang yang bukan Islam. Cerita tentang nak suruh masuk Islam. Tentulah mereka ni akan marah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut begini, Muhammad, kalau pun mereka marah, kamu sebut kul innama unzirukum. Kami ni hanya sekadar memberi peringatan saja pada kamu. Soal kamu nak terima, tak nak terima, itu soal lain. Kemudian bil wahyi. Peringatan pula bukan peringatan daripada diri aku. Yang datang peringatan ni daripada wahyu. Wahyu yang turunkan pada aku supaya bagi tahu pada kamu, wahai umat manusia. Itu cara Allah ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu bertentangan dengan orang yang tak boleh terima hakikat beragama ni, di waktu tersebut kamunya sebut, yang aku sebut ni bukan daripada aku, tapi yang aku sebut ni datang daripada Allah. Allah ni siapa? Allah ni yang menjadikan kamu dan menjadikan aku. Kita ni sama-sama makhluk je, tapi kita bagi peringatan. Kan kadang-kadang yang terakhir ni kan kita dengar, kadang-kadang bila kita sebut syurga, neraka, dia sebut bila Allah lantik kamu jadi wakil Allahnya. Kan yang terbaru ni, kita dengar ni, anak-anak muda ni bila kita sebut syurga, neraka ni, ramai anak-anak muda ni sebut, dia kata, dia tulis dalam Facebook, bila dia ni menjadi wakil Allah, dia sebut. Bila Allah lantik dia jadi wakil dia. Ni ayat yang terbaru ni, ayat di kalangan orang yang tak puas hati. Padahal kita bukannya kita sebut jadi wakil. Kita ni sebut ni, kita sebut Allah suruh kita sebut. Bukannya kita nak menentukan orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, tidak. Tapi kita bagi tahu, bila kamu buat macam ni, masuk neraka. Bila buat macam ni, masuk syurga. Dia jawab, syurga dan neraka ni milik Allah kan? Bukan milik kamu, dia sebut. Bukan milik kamu. Ni cara logiknya mereka nak ajar demikian. Kita sebut, bukan milik kita pun. Memang pun bila kita mengaku syurga dan neraka ni milik kita, tetapi kita ni unzirukum, kita ni bagi peringatan pada mereka. Peringatan ni bukan peringatan pada mereka je, peringatan sama untuk diri kita. Jangan jadi macam kamu yang buat. Nanti kan bila masuk dalam kubur, kamu mula menyesal lah. Bila masuk di akhirat nanti, sampai di akhirat menyesal. Ana ceritakan akhir-akhir ni, ana sebut tentang manusia ni, kebanyakan di kalangan kita ni menyesal. Bila kita menyesal? Bila kita masuk kubur, belum masuk kubur lagi menyesal. Bila kita menyesal, tengok malaikat maut datang. Tengok malaikat maut datang tu menyesal. Allah, kenapalah tak pergi belajar di surau section 2 dahulu? Sepatutnya sempatlah belajar dahulu. Dia timbul penyesalan. Kenapalah aku ni habis masa duduk depan TV tengok Tom and Jerry kat rumah dia. Kenapalah aku ni jadi gini? Rugi kan? Ada di kalangan kita ni, padahal dah lama dah belajar kat sini ni. Tiap-tiap minggu. Ada kadang-kadang kita datang, ustaz tak datang, dia panggil. Ada dalam kita belajar ni, macam-macam gaya kita belajar. Lama dah, tiap-tiap berapa tahun dah. Ada di kalangan kita tak tahu lagi pun ada kelas. Orang kawasan ni je, orang section 2 je. Tak tahu. Ustaz mengajar ke di surau tu? Gitu. Anda nak sebutnya tentang betapa orang kita kan tak ambil berat langsung. Kita kerja kita ni, bila dekat nak meninggal dunia, bila kita tengok malaikat maut, mula terkejut, mula menyesalnya aku. Masuk dalam kubur lagi menyesal. Bila masuk dalam kubur, menyesal lagi. Bila kita bangun di padang mahsyar, menyesal pula. Dalam Quran Allah cerita ni, menyesal. Kenapa kamu tak ambil peringatan? Waktu mana orang bagi peringatan, unzirukum, orang bagi peringatan pada kamu ni buat tak erti dalam hidup kamu. Rugi dalam hidup kamu demikian. Ada ibu-ibu kat kampung kan, tak nak duduk kat kampung sekarang, nak datang kat bandar. Kenapa? Boleh belajar. Tiap-tiap minggu boleh belajar. Tiap-tiap hari boleh belajar. Duduk kat kampung, duduk je, tergolek-golek kat rumah. Tak ada, jadi tak ada kerja pula. Lebih baiklah duduk kat bandar sikit, pergi dengar, duduk nak belajar, boleh mendengar kuliah-kuliah. Sekarang kalau pun tak pergi ke surau, tak pergi masjid, duduk kat rumah pun, buka handphone pun boleh dengar dah sekarang. Nak sebutnya gambaran bagaimana mudahnya nak belajar. Tapi dalam keadaan sebegini, ada lagi orang yang tak ambil peringatan. Orang yang marah, orang yang bagi peringatan pun dia marah. Dia marah.
Kuliah. Tak ada benda lain dia sebut. Ceramah agama je banyak. Bila nak karaoke-nya dia tanya. Bila nak jadi begitunya? Rasulullah, bukan zaman kita je, zaman Rasulullah lagi. Zaman Rasulullah ni orang dah mengejek dah Rasulullah. Sebut begini, wahai Muhammad, qul innama unzirukum bil wahyi. Sebut pada mereka, wahai Muhammad, aku ni sekadar memberi peringatan dengan wahyu. Lepas pada ni, wala yasma'us summud du'a. Dan ada di kalangan kalian yang tak nak dengar wahyu ini, memekakkan, menulikan telinga mereka daripada iza ma yunzarun, bila diberi peringatan pada mereka semua. Ada di kalangan kamu ni yang jenis tak nak dengar. Bila orang cerita tentang agama, tutup telinga terus, tak nak dengar. Ataupun orang yang cerita tentang agama, jangan bagi ruang. Kalau ada orang nak buat tazkirah, jangan bagi pada dia. Ni yang jenis orang yang menahan orang, nak bagi peringatan, tak boleh pada dia. Kenapa? Kerana nanti bagi peringatan susah, pecah belah habis masyarakat dengan peringatan yang kamu bagi. Ni yang menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu jangan layan orang macam ni. Kamu jangan layan. Kerja kamu sampaikan. Hidup kamu bagi tahu. Dalam hidup kita kan, jangan terlayan emosi kita dengan mereka, jangan. Kita ni kadang-kadang ada juga datang fras. Bila kita ni sebut pada anak-anak kita kan. Bila kita cerita pada anak kita tanya balik, bila mama jadi ustazahnya, katanya. Bila jadi ustazah, mama bukannya ustazah sangat pun. Dia sebut demikian, datang perasaan tu. Allah ajar kamu jangan layan orang macam tu. Bila ada orang yang bagi peringatan, kamu bagi peringatan, tiba-tiba ada orang mengejek pada kamu. Waktu mana dia mengejek pada kamu tersebut, kemudian kamu diajar supaya apa dia? Wala yasma'us summud du'a iza ma yunzarun. Mereka tak nak dengar seruan-seruan yang kamu seru tadi, walaupun kamu bagi peringatan pada mereka sekalipun. Habis kamu teruskan tanggungjawab kamu menyampaikan dakwah. Ini kerja kita. Hidup kita orang mukmin ni biar menjadi da'i ila Allah. Kita ni menyeru agama Allah. Setiap hari dalam hidup kita ni, biar orang pandang kita, tatkala mana orang pandang kita, orang tengok akhirat Allah. Yang tu yang penting dalam hidup. Jangan orang tengok muka kita, tengok pasar raya Giant dipanggil begitu. Tengok muka kita, teringat Tesco. Kenapa? Kita kaki Tesco dipanggil. Jangan kita yang demikian. Bila orang tengok muka kita, orang teringat benda maksiat. Na'udzubillah min dzalik, jauh lagi. Kita minta jauh benda demikian. Tengok je muka kita, dia kata tu tanda orang ni orang yang sama dengan geng kita ni. Jangan. Biar kita ni ada diri kita ni agama. Bila kita ni ada agama, tatkala mana orang yang dia ni buat benda yang dilarang oleh Allah saja, kita datang, dia berhenti daripada buat benda yang dilarang oleh Allah. Itu tanda kita menjadi da'i ilallah. Da'i ilallah maknanya kita menyeru orang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kan kita ni kan, orang tengah duduk kelompok-kelompok ramai-ramai begitu, dia tengah mengumpat, misal contoh, bila kita sampai berhenti mengumpat, maknanya kita ni da'i, kita ni ada tokoh, orang panggil, orang jadi gerun. Jangan sampai peringkat orang tengah kelompok ramai-ramai begitu, tengah mengumpat, tengok kita lalu, dia ajak pula kita, jom mengumpat sama. Maknanya kita ni bukan da'i. Da'i ni orang yang bila kita ni buat benda yang disuruh oleh Allah dalam hidup kita ni, orang rasa nak lagi bertambah nak buat benda yang disuruh oleh Allah bila adanya kita. Ni tanda-tanda yang dalam hidup kita ni, bila sampai tahap itu, bersyukurlah pada Allah. Syukurlah kita pada Allah. Kalau kita ni di kalangan orang yang menyampaikan agama melalui tubuhan kita je. Ada kan dalam hidup kita ni begitu orangnya. Orang yang Allah bagi nak tunjuk benda yang baik, orang tak nak tunjuk benda yang buruk. Kadang-kadang bila kita pergi ke rumah kawan-kawan kita ni, panggil anak-anak, main ni cuba baca ayat Quran sikit depan makcik ni, cuba baca ayat surah Fatihah pada depan makcik ni. Itu tanda kita ni orang baik. Tapi kalau kita datang ke rumah kawan-kawan kita kan, tiba-tiba dipanggil anak-anak dia, main joget sikit depan makcik ni, buat tarian
tarian-tarian sikit misal contohnya, tanda kita ni jahat. Tanda kita ni jahat. Kerana apa dia? Kerana orang berani tunjuk benda yang jahat depan kita. Tanda kita ni bukan da'i. Da'i ni maknanya kita ni mengajak orang, seru orang pada jalan agama. Sama ada tutur bicara kita, sama ada bahasa lengguk badan kita, sama ada hati kita ni menunjukkan kita ni membawa manusia ke arah jalan beragama. Itu cara dalam hidup seorang. Allah ajar, kalau ada orang yang tak nak dengar juga, kamu tak payah peduli. Kamu jalankan tanggungjawab kamu. Kerana biasa je benda yang sedemikian rupa. Wala'in massathum nafhatun min azabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan sesungguhnya katanya Allah, kalau sekiranya mereka ditimpa sedikit saja, Allah jadikan, wala'in massathum nafhatun min azabi rabbik, bila Allah kenakan pada mereka ni sedikit saja daripada azab Allah, azab Allah yang kena pada mereka tersebut, rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Lalu di waktu ini mereka akan cepat-cepat mereka sebut, beruntunglah kami, ya wailana, rugilah kami, kalau sekiranya kami yang melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Kena saja ujian dalam hidup, baru teringat, baru sedar balik. Wala'im massathum nafhatun min azabi rabbik. Ada orang yang Allah nak suruh selamatkan dia, Allah jadikan dia ni, bila dalam hidup dia di tengah-tengah kena dalam keadaan seronok-seronok, Allah kenakan ujian pada dia. Waktu tu baru dia sedar, celik mata, Allah, ruginya aku, biarkan diri aku ni buat khianat pada diri aku sendiri. Kenapalah aku jadi demikian? Ni untung lagi lah, kerana selamat lagi sedar waktu mana hidup atas dunia. Jangan ada orang yang kita terjaga celik mata ni, bila mati baru celik mata. Ada orang yang Allah nak selamatkan awal-awal lagi atas dunia ni, kena ujian sikit, bila kena ujian dia pun teringat terus. Allah, dia kata, rugilah aku membiarkan diri aku dalam keadaan melakukan kezaliman pada diri aku sendiri. Kenapa aku biarkan demikian? Dia sebut demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa nadha'ul mawazinal qist. Di akhirat nanti kami akan letakkan mizan yang penuh dengan timbangan yang tepat. Allah akan mulakan sampai di akhirat nanti. Bila kamu berada di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti, kamu akan dapati bagaimana kami letakkan timbangan itu, timbangan yang tepat untuk diukur setiap amalan yang kamu lakukan. Fala tuzlam nafsun syai'a. Allah tak akan buat khianat sikit pun di atas apa yang kamu lakukan itu. Yang terjadi dalam hidup kamu ni, fala tuzlamu nafsun syai'a, sikit pun Allah tak buat khianat. Maknanya segala apa yang kamu buat di dunia ini, aku akan timbangkan di akhirat nanti. Bila sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti, kamu sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti, kamu akan dapati semua, aku akan ambil kira semua amalan-amalan yang kamu buat, kerja-kerja yang kamu lakukan, setiap benda yang kamu buat ini kami akan buat dan kami akan timbang. Kami tak akan tinggalkan walaupun sikit sekalipun, dan kami tak aniaya pada diri kamu. Jangan kamu ingat kami akan aniaya pada kamu pula. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun kamu buat satu benda yang kecil, sekecil-kecilnya, sebesar zarah, ataina biha, nescaya kami akan datangkan di waktu itu untuk ditimbang amalan-amalan yang kamu kerjakan. Jangan bimbanglah dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita buat satu benda yang disuruh oleh Allah, tak ada orang puji kita buat, tak ada orang yang puji kita, tapi di akhirat nanti kita akan dapat balik benda demikian. Katakanlah kita ni buat benda yang disuruh oleh Allah, orang pakak keji kita, orang pakak keji kita. Kerana apa dia? Kita buat benda yang dilarang, yang disuruh oleh Allah. Dalam keadaan demikian, kita jangan bimbang, semua tu kita akan dapat di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah sebut ataina biha, benda yang kamu buat tu kami akan datangkan balik di akhirat nanti. Kamu akan dapat manfaat balik di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Jangan takutlah, Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Wa kafa bina hasibin, memadailah bagi kami untuk menghitung setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan di atas dunia ini sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Wa kafa bina hasibin,
Memadailah kami sebagai sebaik-baik yang menghitung setiap amalan kami. Jangan takutlah pada diri kamu. Kerja kamu buat kerja amalan. Wa qul malu, kamu kerja. Hidup kamu ni kamu buat. Fasayarallahu amalakum. Kamu akan dapati Allah akan lihat amalan-amalan yang kamu kerjakan itu. Ada orang tanya kan, Ustaz, lepas pada Ramadan ni dah habis dah Ramadan, dah habis dah Syawal, nak buat apa pula dia sebut? Kan dia disebut demikian. Apa lagi lepas pada Ramadan? Apa lagi lepas Syawal? Anda kata, teruskan amalan yang kita kerjakan itu. Jangan kita ni berhenti, jangan. Anda habis dah. Lepas habis dah Ramadan. Habis tu Quran tak baca-baca pun. Ramadan baru ni bukan main lagi rajin baca. Sampai tertidur atas Quran kita. Nak sebutnya dalam bulan Ramadan. Nak kuatnya baca Quran. Masuk Syawal, 1 Syawal pun tinggal dah Quran. Maknanya kita ni jangan dalam hidup kita ni teruskan amalan. Teruskan. Kerana apa dia? Walaupun tak ada orang puji, kamu akan dapati Allah akan puji kamu bila kamu di padang mahsyar Allah nanti. Ini cara Allah jadikan. Walaupun kamu buat benda yang keji, orang lain semua puji, Allah akan tetap keji kamu bila sampai di akhirat Allah nanti. Ini cara Allah ajar. Dalam hidup kita ni, jangan kita ni cepat nak berhenti. Yang cepat nak berputus asa, jangan. Dalam hidup kita ni terus ni sampai bila? Sampai kita menghadap di hadapannya. Bila kita menghadap di hadapannya, kita akan rasa lapanglah dada kita. Baru kita tak rasa menyesal. Tapi ramai mana orang yang bila masuk dalam kubur tu menyesal. Nabi biasa sebut kan, kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur section 21 tu, kita akan dapati mereka akan kata apa dia? Untungnya kamu kerana masih lagi hidup. Bolehlah kami ni, kalau kami boleh hidup, kami nak buatlah, nak pergilah dengar kuliah, kami nak bacalah Quran, kami nak berinfaklah, kami nampak dah. Tapi boleh hidup balik? Tak boleh hidup lah. Mereka minta dengan Allah nak hidup. Minta dengan Allah nak hidup ni. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Orang dalam kubur ni kan masuk, tak payah lama pun, mula masuk jenazah kita dalam kubur tu pun minta dah dengan Allah. Tak terai lagi pun suasana barzakh, tak rasa lagi pun suasana barzakh. Baru masuk kubur ni Allah sebut dah. Orang dah masuk kubur tu, jenazah baru turun tu, tengah-tengah orang tengah betul muka kita nak menghadap suasana barzakh sekejap lagi ni, minta dah dengan Allah, Rabbirji'un, ya Allah hidup balik, ya Allah hidup balik. Padahal patutnya kita jawab apa dia? Patutnya Allah jawab, try dulu barzakh ni rasa macam mana. Patutnya Allah jawab demikian. Tapi kamu ni baru masuk barzakh nak minta hidup balik dah. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal ya Allah. Itu je. Waktu mana Allah bagi peluang? Allah bagi peluang, tak buat. Kita ni kan ada peluang. Dalam hidup kita ni ada peluang. Ada kita nak buat, kita tak buat pun. Relax je. Malasnya kita. Nak baca Quran, malas. Nak zikir, malas. Nak zikir ni, nak sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, yang nak sebut yang tu pun malas. Tapi bila masuk dalam kubur, baru teringat. Baru teringat ni, nak buat yang tu, nak buat yang ni, nak buat balik. Tapi tak ada dah. Allah kata kalla, sekali-kali jangan berangan lah. Tak usah sembang kencang lah kamu, tak usah cakap banyak lah pada kamu. Allah sebut kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je bercakap tu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kamu akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu sebab itulah kita ni, biarlah kita ni penat sekejap dalam mentaati perintah Allah. Nabi biasa sebut demikian. Dalam hidup kita ni, biar kita ni letih sikit, penatlah. Kita kata penatlah ustaz nak pergi dengar kuliah. Lepas tu balik nanti nak kena masak pula. Lepas tu balik nanti nak kena kemah rumah lagi. Banyak lagi. Biarlah penat sekejap. Dia sebut, biarlah penat sekejap. Ustaz tak apalah sebut, kami ni sakit lutut lagi, sakit belakang lagi. Dia sebut demikian. Nak sebut, biarlah sekejap je. Bila kita masuk dalam kubur nanti, ada dah tu benda-benda demikian. Ringan je pada diri kita. Waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu impian kita lah. Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat nikmat di saat mana kita mula berada di suasana barzakh.
Bila kita berada suasana barzah tu, kita jadi sonok, senyum je kita. Suka je kita. Senyum tak senyum tu, sampai peringkat waktu mana jenazah kita menghadap depan Allah, orang tengok jenazah kita, orang tahu dah ada syurga ni. Kenapa orang tahu? Kerana tengok kita tu senyum. Kenapa senyum? Kita nampak janji Allah. Allah sebut dah, bila kamu jadi orang mukmin, dekat nak menghadap depan Allah, mereka tunjuk tempat kita dalam syurga. Bila tunjuk tempat kita dalam syurga ni, peluh atas air ni. Tak sangka langsung. Macam kita tak sangka kan? Tak sangka kalau sekiranya bangun pagi, polis datang diri depan kita, tu, puan dilantik menjadi permaisuri agung, saya contoh. Sekejap kita, permaisuri? Kita sebut. Anak sebutnya, permaisuri agung, mesti kita akan rasa apa dia? Allah, tak logik langsung. Tak logik langsung. Muka macam ni nak jadi permaisuri, kita sebut. Ni bagu dunia, misal contohnya. Bila kita nak mati, kita nak menghadap depan Allah, Allah tunjuk syurga. Bila tunjuk syurga, peluh atas air ni tempat. Kenapa peluh atas air ni? Wajah ni senyum. Wajah ni senyum. Dalam keadaan setengah orang tu keluar air mata. Keluar air mata. Tak sangkalah, aku tinggal section 2 je, tapi masuk syurga. Aku tak sangka langsung lah, aku ni bukan keluarga ni pun, tapi masuk syurga. Benda yang kita tak, kita ni, kita harap, kita buat kerja ni, kita harap. Dalam harap kita ni, Allah pilih kita. Bila Allah pilih kita, yang kita nak tu, Allah dapat juga syurga. Bila dapat juga syurga, nikmat terus. Yang menyebabkan kita tersenyum indah. Wah, hati aku atas dunia dahulu penat, habis duit, masa, tenaga, kerja aku habis, umur kita ni, puas hati kita habis, masa atas kenderaan dalam hidup kita ni, pergi belajar sana, pergi mengajar sana, kita hidup kita ni buat masa, tak ada masa kita bersama dengan orang lain. Orang lain boleh juga enjoy, orang lain boleh ada masa tengok wayang, misal contohnya. Orang lain ada juga masa pergi dalam keadaan yang tu, kita tak ada masa kita. Kenapa? Bawa agama, kerja bawa agama. Oleh demikian, bila kita mati, kita puas hati. Puas hati menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang kita tersenyum indah. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar dalam kitab ni, wa kafa bina hasibin, memadailah bagi kami untuk menghitung setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan. Kita kata amalan apa Ustaz? Saya ni tak ada. Kemuncak amalan dalam hidup ni, kemuncak amalan apa dia? Amalan hati, iaitu keikhlasan dalam beragama. Kita tak perlu dah buat yang lain, tapi kita menjadi ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama ni penting. Kerana amalan hati ni tak ada orang boleh nak hitung. Yang boleh hitung amalan hati ni siapa dia? Allah. Allah je boleh hitung amalan hati kita. Kita ni ikhlas kat mana? Nak jadi ikhlas ni, suatu agama ajar. Kalau kamu nak jadi ikhlas, kamu kena ada keyakinan, kamu kena ada tawakal yang tinggi. Daripada situ para hadis sekarang belajar daripada kitab hadis Imam Nawawi kan, dalam kitab Riyadhus Salihin misal contohnya. Dia ajar satu bab, mula-mula bab ikhlas. Yang kedua, bab yang disebut dengan apa dia, sabar. Yang ketiga sampai yang ketujuh, bab yakin dan juga tawakal. Ni kita belajar. Nak suruh apa dia? Bila kamu nak jadi ikhlas, kamu kena ada keyakinan. Kamu kena ada tawakal dalam hidup. Yakin dengan Islam. Hidup ni yakin dengan Islam. Tak yakin dengan selain daripada Islam. Kita ni, jangan kita teragak-agak dengan Islam. Jangan sampai peringkat kita kata, ya ke Islam boleh selesai? Ya ke Islam boleh buat? Tak. Kita sebut, ya. Hanya Islam boleh meyakinkan dalam hidup kita. Seyakin mana? Rasulullah sebut, Rasulullah kata, seyakin kamu macam burung yang keluar daripada sarang pada waktu mana pagi, dalam keadaan perut yang kosong, pulang pada dalam sarang dia dalam keadaan perut yang kenyangan. Waktu mana pagi keluar tu, kemudian tak ada account bank, tak ada duit, tak ada apa dia, tak ada share, tak ada apa pun. Keluar perut kosong, balik perut kekenyangan. Kalau kamu yakin seyakin itu, tawakal kamu pada Allah, haqqa tawakkuli, sebaik-baik tawakal kamu, Allah akan bagi pada kamu, la razaqakum, Allah akan bagi rezeki yang melimpah ruah dalam hidup kamu. Dalam masa yang sama, Allah akan bagi pada apa dia, rezeki yang paling besar dalam hidup kamu, syurga Allah yang disediakan oleh Allah pada kamu. Ini amalan hati panggil. Amalan hati kitanya khair hasibin, sebaik-baik yang disebut dengan Allah lah
wa kafa bina hasibin, memadailah bagi kami menghitung setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan. Jangan kita nampak yang kena buat yang zahir je. Yang batin ni ramai orang kita tak jaga. Yang zahir ni orang kita jaga, sembahyang jaga, tapi khusyuk ke? Tak khusyuk pun. Tu rugi pada kita. Ramai mana orang pergi sembahyang Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat tapi kosong amalan dia, kosong sembahyang Jumaat dia. Kenapa? Dah khatib, dah turun daripada mimbar dah. Khatib turun mimbar dah. Kalau nak sembahyang Jumaat baru kamu sampai. Kamu sembahyang Jumaat saja kosong. Pahala kamu jadi kosong pada diri kamu. Sama juga dengan puasa. Puasa kan, ramai mana orang puasa jadi kosong amalan. Puasa, Rasulullah sebut kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa, dia tak dapat apa-apa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Kenapa? Tak jaga amalan. Bila kita tak jaga amalan, amalan apa? Amalan hati. Tak jaga pada diri kita. Tak jaga amalan zahir pun tak jaga, amalan hati pun tak jaga. Puasa mengumpat juga. Puasa, tapi dalam masa yang sama juga kita terlibat dengan makanan-makanan syubhah. Makan berbuka puasa dengan makanan yang syubhah. Yang kecoh dalam bulan Ramadan baru ni kan. Yang menjadikan kosong. Ramai mana orang pergi haji? Para hadis kan bayang, yang pergi haji tu 3 juta, 4 juta. Hanya 5-6 orang saja doa dia mustajab di sisi Allah. Haji yang mabrur. Bayangkan orang yang pergi haji ni ramai 5-6 juta. Kita kata 4 juta, 5 juta orang. Kita tanya orang pergi haji tu, setiap kali mana orang pergi haji kan, mana ramai dengan tahun lepas. Tahun ni ramai lagi dia sebut. Datang pula tahun akan datang lagi, kita tanya mana ramai dengan tahun yang lepas. Tahun ni ramai lagi dia sebut. Tiap-tiap tahun jadi ramai-ramai. Orang tu jadi ramai-ramai. Tapi dalam ramai-ramai tu Allah terima haji siapa? Baca dah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca. Daripada ramai-ramai itu, haji yang mabrur hanya 2-3 orang saja haji mabrur. Kenapa jadi kosong? Kenapa? Jawabnya amalan yang hasibin tadi, yang kami hitung tadi. Di kalangan ada kan dalam satu riwayat kata, yang pergi Allah tak terima seorang pun haji dia, yang tak pergi itu Allah terima jadi haji dia. Yang kes yang terjadi, tukang kasut kan? Ada seorang tukang kasut yang dia simpan duit. Tiba-tiba ada seorang wali Allah, dia mimpi, dia pergi buat haji. Semua doa-doa, semua haji orang lain tidak diterima kecuali tukang kasut. Dia pergi cari tukang kasut tadi. Kenapa yang tukang kasut ni Allah terima haji, padahal dia tak pergi buat haji? Pelik pula. Rupa-rupanya keikhlasan dia ambil duit tu, dia bagi pada seorang janda yang punya anak yang memerlukan bantuan. Duit haji dia tu dibagi, oleh kerana dibagi pada orang tersebut, yang menyebabkan dia kata tak apalah, aku yang pentingnya orang ni boleh berlepas dalam keadaan tekanan dalam hidup dia. Akhirnya Allah terima haji dia walaupun dia tak pergi buat haji. Itu cara nak gambarkan tentang bagaimana dalam hidup kita ni hasibinnya Allah, menghitungnya Allah dalam hidup ini. Walaqad ataina Musa, dan sesungguhnya telah kami kurniakan pada Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu Al-Furqan. Kami kurniakan pada mereka di kitab Taurat yang menjadikan, membentengkan mereka, wadiyaan, menjadikan kitab Taurat tadi menjadi cahaya yang berseri-seri, wadhikran, dan menjadi peringatan lil muttaqin, bagi mereka yang ingin menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Ini saat zaman Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Allah jadikan petunjuk jalan hidup ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kami turunkan Al-Furqan. Al-Furqan ni pun nama pada Al-Quran Karim. Ini cara Allah nak ajar. Maknanya agama ni semua betul pada zaman itu. Lepas pada zaman tersebut datang Nabi lain. Datang Nabi Isa. Betul Nabi Isa pula. Batal yang disebut dengan Taurat. Kemudian lepas pada zaman Nabi Isa, batal Injil. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya diterima hujung zaman ni apa dia? Al-Quran Karim. Ni saja. Tapi di saat tersebut bila dapat Taurat ni, dia menjadikan dia, Allah jadikan cahaya. Sebagaimana Al-Quran ni dia pun menjadi cahaya, petunjuk dalam hidup,
demikian juga dengan Taurat. Dia menjadi petunjuk dalam hidup bagi mereka di saat yang demikian. Dia tak jadi petunjuk pada kita zaman sekarang, tak. Kerana datang Al-Quran Karim, dia menghapuskan segala yang disebut dengan ajaran-ajaran Nabi sebelum daripada ni. Betul ke tak betul Nabi sebelum daripada ni? Betul pada zaman itu. Betul zaman tersebut. Tapi zaman kita sekarang ni, bolehkah kita nak ambil kitab tersebut jadi panduan? Tak perlu dah. Yang perlu kita ambil ialah Al-Quran menjadi panduan. Yang jadi masalah orang kita ni, Al-Quran pun tak ambil. Orang kita ni, Al-Quran pun tak nak ambil. Habis tu ambil apa dia? Ambil izm selain daripada Al-Quran. Ambil pahaman yang masuk ni. Anak-anak kita akan belajar sekarang. Belajar dengan sistem sekular. Belajar yang disebut dengan sistem yang dinamakan dengan sistem kapitalis. Sistem izm lain yang masuk. Al-Quran tak masuk pun. Orang kita mana masuk pun dalam hidup kita. Yang ni yang menyebabkan kita tinggal Al-Quran, lalu kita ambil sistem yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar dalam hidup kita. Yang ni kena baiki balik banyak benda kita dalam keadaan terseleweng. Anak-anak kita akan belajar benda yang dia tak kena guna pun dalam hidup. Dia tak kena guna pun bila dia habis belajar. Ramai mana belajar bidang lain, habis belajar dia buat kerja lain. Habis tu yang dia kena guna Al-Quran dan hadis, tak sempat nak belajar. Sistem yang memang songsang lah dalam hidup kita, pelik kita. Dulu kan teruk lagi, dulu waktu mana kita belajar di tadika dahulu, pergi belajar tadika, nyanyi lagu rasa sayang kan dulu kan, pergi tadika saja, kalau rasa gembira beginilah caranya, kalau rasa gembira tepuk tangan. Ni ingat lagi ni, waktu mana lepas tu kereta merah dia ajak benda yang demikian. Tak ada benda pun. Kita pergi waktu mana kita dalam keadaan sedemikian rupa. Habis tu masuk sekolah rendah, belajar Quran. Bila nak belajar Quran tak belajar pun. Hadis Rasulullah bila nak belajar lagi tak belajar. Quran pun tak belajar, nak belajar hadis apa? Orang kita Quran pun tak belajar. Nak sebutnya bila kita mula belajar? Bila kita pencen. Sempatlah belajar, alhamdulillah sempat pencen juga. Kalau yang tak pencen, yang tak berjumpa pencen dalam hidup, nak sebutnya bila dia nak belajar, tak belajar. Kita ni tak sempat nak belajar. Akhirnya kita hidup ikut je orang. Ikut orang. Orang buat macam ni rasa betul lah tu. Rasa betul lah tu. Yang ni menyebabkan kita terperangkap dengan perangkap dunia. Ramai orang kita ni mati macam terperangkap. Sebagaimana semut yang masuk dalam gula. Bila semut masuk dalam gula, mati kelemasan dalam kemanisan. Padahal semut tu tak kena kencing manis pun. Dalam keadaan tak kena kencing manis tu pun mati juga semut tadi. Nak gambarkan tentang pada diri kita ni, dalam keadaan sedemikian, kita ni sama terperangkap dengan apa dia? Dengan dunia. Ramai mana orang kita terperangkap. Macam para hadirin sekalian tengok kan, di Afrika macam mana mereka nak tangkap beruk ataupun monyet ni. Mereka letak kacang tu bau dalam busuk begitu. Dalam busuk ni bau kuat kacang tersebut, dan dia kena selup tangan, selup dalam busuk tanah yang tinggi sikit. Kemudian monyet tu bila dia selup saja, dia nak keluarkan kacang dalam bekas ni, tak lepas. Dengan tanah disimenkan kat dalam dan sebagainya, dia tahan. Monyet ni pelik tak peliknya, dia tak lepas kacang ni. Tak lepas kacang ni. Bila patutnya dia lepas lah, dia boleh terlepas. Bodoh tak bodoh dia pergi pegang kacang tu sampai dia bertompek meraung pun dia tak lepas dah kacang ni. Ni perangkap dia panggil. Bila begitu orang pergi tangkap je monyet ni. Tangkap tanpa mencederakan dia, tanpa menyusahkan. Orang Afrika nak makan dia tu, nak bunuh monyet tu macam tu je cara. Ini monyet, manusia yang terperangkap dengan dunia. Kita ni kan bila dapat dunia tak lepas. Tak lepas ni yang pelik. Malaikat maut datang cabut nyawa kita. Datang malaikat maut cabut nyawa kita, duduk tengah pegang geran tanah dia panggil.
Dia tengah pegang duit. Ramai mana orang tengah-tengah dia rasa dia cantik. Dia mati tu dalam keadaan dia rasa gigi dia ni hebat. Tapi dia macam monyet itu lah lebih kurang. Maknanya terperangkap dengan dunia. Ramai mana orang kita kan mati kan celik mata. Masuk dalam kubur tu, Allah mati dah aku tu. Kita tak payah cerita. Kita ni pun terkejut kan. Kawan-kawan kita meninggal dunia. Terkejut kita. Mati. Baru je. Umur berapa? Baru 63. 63 mati. Orang lain 93 tak mati lagi. Kita sebut demikian. Orang lain ni umur panjang-panjang tak mati. 90. Baru 63 mati. Kita rasa terkejut. Dia sakit ke? Tak. Dia tak sakit. Dia ada kencing manis ke? Tak. Dia ada darah tinggi? Pun tak juga. Dia tak jogging ke? Jogging tiap-tiap pagi jogging. Tiap-tiap hari jogging. Kita rasa terkejut. Yang mati tu lagi terkejut. Anda biasa sebutkan demikian. Yang mati tu, Allah aku mati dah ya Allah. Mati kenapa? Tengah-tengah dalam perangkap dunia. Mati dalam kebuk-kebuk dunia ni. Bila kita mati gitu, ruginya dalam hidup. Padahal Rasulullah dah ajar dah. Dah umur 40 tahun, kalau kamu tak dapat lagi dunia, dah kejar dunia. Bila umur 40 tahun tu, kamu cadang-cadang dah. Kamu kena ada dah jadual. Dalam hidup kita ni, kita pernah tak sebut pada anak-anak kita, Umi kalau boleh Umi nak meninggal dunia, Abi kalau boleh Abi nak meninggal dunia pada hari Jumaat. Kita pernah tak sebut mati kita berapa hari bulan? Pernah tak dalam jadual hidup kita ni kita sebut saya nak mati pada umur, saya jangka saya meninggal dunia pada umur 70 tahun, saya meninggal dunia pada, kita dah bersiap dah, ada dah step-step kita, jadual kita, benda apa yang kena buat, benda apa yang kita kena buat. Memang kita bersiap untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Yang kita hanya tahu tak nak mati. Yang kita sebut tak nak mati. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar, kamu nak suruh diyaun, kamu nak suruh cahaya, kamu kena dengan Al-Quran dalam hidup. Supaya kamu tak terperangkap dengan izam-izam yang ada di kalangan umat manusia ini sendiri. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tanda orang yang bertakwa ni, di antara tandanya dia takut pada Allah dengan rabbahum bil ghaib, dengan perkara-perkara yang ghaib. Ghaib apa dia? Kubur ghaib, pada mahsyar ghaib dipanggil. Ini tanda orang bertakwa. Wa hum minas saati musyfiqun, dan mereka terasa saat kematian itu datang bila-bila masa dalam hidup. Saat kiamat ini akan datang semakin menghampiri dalam hidup mereka. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah. Tersambung akan datang dah. Mudah-mudahan tak kiamat lagi lah kita ni. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة